Abang Bomba! Abang Bomba! Abang Bomba selamatkan saya! Hai guys, saya Hana. Jadi baru-baru ni viral abang-abang bomba sado masa hari perakan hari tu. Mengenyam gua raya tak adalah. So, Hana akan interview sendiri abang-abang bomba ni untuk tahu tugas sebenar mereka di sebalik viral tu. Jom. Di sebalik viral abang bomba di social media, kita sebenarnya nak tahu juga apakah peranan dia secara spesifik. Macam kita tahu kan, bomba ni kan bukan setakat pada kebakaran je. Jadi hari ni kita nak tanya sedikit kepada Tuan Ilyas, apakah peranan sebenar bomba itu sendiri? Kalau dulu bomba orang ingat padam api je. Betul. Sekarang ni tugas bomba dah makin meluas, bukan setakat padam kebakaran. Kita juga buat aktiviti menyelamat, kerja-kerja penyelamatan, dan kita juga buat kerja latihan kepada orang awam, agensi-agensi, dan kita juga sebagai jabatan yang menasihat berkenaan dengan teknikal, terutama berkenaan dengan keselamatan kebakaran yang melibatkan premis, bangunan-bangunan. Tugas lain selain daripada kebakaran, kita juga contoh-contoh khidmat khas. Khidmat khas kita pernah buat contoh kerja-kerja melibatkan pembersihan jalan yang memerlukan kalau ada insiden melibatkan tumpahan minyak, tumpahan contoh yang terbaru macam beras tumpah. Beras kita tumpah pun tu pernah dipanggil untuk buat kerja-kerja pembersihan, kita bantulah. Jadi selain tu lah Tuan Ilyas, saya nak tanya apakah dia punya ciri-ciri kalau seseorang tu nak jadi ahli bomba, contohlah macam saya nak jadi ahli bomba kan. So macam mana kita? Apakah kelayakan dia? Kalau secara asasnya dia perlu melalui beberapa ujian lah. Pertamanya kita ada buat ujian fizikal yang melibatkan ada beberapa ketinggian yang ditetapkan lah. Kalau untuk wanita berapa, untuk lelaki berapa, ujian panca indera, BMI, dan ujian melibatkan contoh angkat tangga, tegakkan tangga, panjat tali, angkat berat, ada beberapa ujian lah. Dan selesai ujian tu dia perlu melalui sesi interview lah. Okey, soalan saya seterusnya, contohlah kalau jika ujian tu rasa macam sama macam ketenteraan juga kan? Jadi saya nak tahu, adakah ujian yang dibuat tu susah, agak sukar ataupun senang untuk seseorang tu? Kita ada buka untuk dia praktis dulu. Boleh praktis. Contoh kita dapat panggilan sebulan. So dia boleh datang ke balai-balai yang berdekatan untuk nak berlatih. Contoh kalau angkat berat, panjat tali, nak tegakkan tangga. Jadi balai-balai berkenaan akan sedia membantulah. Membantu pegawai-pegawai calon-calon yang akan pergi interview ni untuk dia selesaikan ataupun berjaya dalam ujian tu lah. Jadi saya nak tahu sikit sebenarnya di sebalik yang abang-abang bomba yang sadar tu yang kita tengok tu kan, dia sebenarnya ada tak kelab untuk tu? Kelab Bina Badan Bomba Malaysia ni officially kita ditubuhkan pada tahun 2000, kita daftar dengan ROS 2015. So 2016 tu kita dapat pendaftaran dan 2017 tu kita menjadi ahli gabungan MBBF, Malaysia Bodybuilding Federation, untuk menyertai pertandingan bina badan peringkat kebangsaan. Penyertaan pertama kita pada 2018 di Melaka, Mr. Malaysia di Melaka, yang kita hantar 12 orang dan kita dapat 3 berjaya untuk tempat kedua, ketiga dan kelima lah daripada 12 orang peserta. 2020 tak ada, 2021, dan yang terbaru ni di Kedah kita hantar 7 orang peserta, 4 orang peserta dapat nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 lah. Okey, kita bersama dengan Puan Yu pula untuk bertanya dengan soalan yang lebih lanjut. Jadi Puan Yu, saya nak tanya, contohlah kita kan tahu dah ada setakat ni bomba ni ada macam-macam tugas dia. Jadi saya nak tahu, bomba ni ada unit-unit lain tak? Okey, untuk makluman semua ya, para penonton semua, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia itu sendiri mempunyai beberapa unit khas di dalam jabatan, antaranya seperti STOM, kita ada STOM ataupun Special Tactical Operation Rescue of Malaysia, ataupun kita panggil sebagai STOM, dan juga kita ada pasukan MAS Team ataupun Multi Skill Team, dan kita juga ada pasukan daripada Hazmat, yang mana kalau penonton boleh lihatlah operasi-operasi yang melibatkan bahan-bahan kimia, itu kita akan panggil daripada pasukan Hazmat ataupun Hazardous Material Team. Dan selepas itu kita ada pasukan, orang kata pasukan unit pengesan ataupun nama singkatan dia sebagai K9.
Dan untuk makluman, kita di dalam jabatan juga ada pasukan yang bekerja bersama pesawat yang kita panggil sebagai PASKUP. Atau nama panjangnya kita boleh panggil sebagai Pasukan Khas Udara ataupun PASKUP. Wow, menarik. Kita tahu ada Paskar je, rupanya bomba pun ada PASKUP juga. Ada PASKUP juga. So, selain daripada tu, bomba ni dia ada uniform tak? Yang sama ataupun dia ada lain jenis? Okey, untuk makluman dalam jabatan bomba itu sendiri, kita mempunyai 8 pakaian seragam ya. Dan seperti yang tuan-tuan semua lihat, apa yang saya pakai ni adalah pakaian nombor 4 ataupun kita panggil sebagai pakaian celoring. Dan untuk pakaian number 1 itu adalah kita panggil sebagai one dress. One dress, betul, kita ada pakaian nombor 2 itu adalah bush jacket ataupun pakaian pakaian pejabat pegawai, dan juga pakaian nombor 3 pakaian pejabat orang kata anggota. Dan juga 4 seperti yang saya pakai ni, dan nombor 5 kita ada pakaian baju api. Di mana seperti yang kita lihatlah, para penonton pun selalu lihat di mana yang kita pergi operasi, seperti operasi pemadaman dan juga penyelamatan, kita akan pakai baju api tersebut. Dan juga pakaian nombor 6 tu kita ada kita panggil sebagai monkey dress, di mana kita juga jabatan juga ada mengadakan mass night, dan baju monkey dress tu kita akan pakailah untuk acara tersebut. Dan juga pakaian nombor 7 itu adalah pakaian orang kata pakaian keagamaan lah. Dan terakhir sekali nombor 8 adalah number 8 yang kita pakai ke acara-acara rasmi. Ada 8 uniform. Ada 8 uniform. Dan 8 tu ada dia punya peranan masing-masing. Betul. Dan itu tidak termasuk dengan pakaian operasi lah. Di mana contoh sebagai yang saya cakap tadi, pasukan hazmat, mereka ada pakaian mereka sendiri sebagai alat perlindungan diri yang kita panggil sebagai CPS ataupun nama panjangnya Chemical Protective Suit. Okey, next kita bersama dengan Encik Nazri untuk tour truck bomber. Jom kita tengok apa yang menarik dalam ini. Okey, untuk jentera bomber ni, kalau kita tengok daripada luaran dia, memang kita nampak macam biasa. Tapi di dalam dia ni ada pelbagai peralatan-peralatan yang kita gunakan semasa untuk menjalankan operasi penyelamatan dan juga pemadaman kebakaran. Okey, untuk dari segi kabin jentera ni, okey, dia boleh menempatkan selama 8 orang. Okey, 8 orang. Yang pertama dia pemandu. Okey, kemudian seorang penyelia di depan, dan maksimum dia 6 orang anggota di bahagian belakang kabin kru. Okey, kemudian kita alihkan pula kepada dia punya loker. Okey, loker ni, okey, yang bahagian sini kebanyakan kita gunakan untuk operasi penyelamatan kemalangan jalan raya. Okey, dia melibatkan rescue cutter. Okey, lepas tu dia ada chainsaw untuk kita gunakan untuk operasi mencangan pokok tumbang dan juga sebagainya lah. Kalau di sini tuan-tuan tengok, dia ada hose. Okey, hose ni di mana kita gunakan semasa operasi lah. Okey, yang melibatkan kebakaran ataupun penyelamatan yang memerlukan penggunaan air. Okey, Mike, saya tengok apa yang ada lagi dalam jentera bomber ni. Ini adalah pam jentera. Okey, pam jentera ni berfungsi untuk proses pengeluaran air. Okey, di mana dia berfungsi untuk menghidupkan, okey, dihidupkan, dan kita akan gunakan air yang ada dalam tangki jentera ni. Ini kita panggil genset lah. Genset. Okey, genset jentera. Mana genset ni kita gunakan selalunya untuk operasi yang panjang. Okey, yang kita memerlukan sumber pencahayaan. Jadi itulah sedikit mengenai peralatan yang ada dalam jentera bomber ni, okey, untuk anggota bomber menjalankan operasi kebombaan dan juga penyelamatan. Okey, sekarang ni banyak yang kita dah tahu pasal bomber ni. So, jangan lupa subscribe, share dan like Sirap 5 Official.